Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, alhamdulillah pada pagi ini 4 hari bulan 1 24 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang ketiga. Ayat yang kita akan baca bermula daripada ayat 275 sampai 277, insya-Allah. Dalam ayat ini Allah Ta'ala bagi tahu pengharaman riba. Riba diharamkan oleh Allah. Kemudian Allah nyatakan siapa yang mengambil riba, pemberi riba, akan dihumban ke dalam neraka, wal'iyazubillah. Kemudian diikuti dengan ayat penenang jiwa, iaitulah orang-orang yang beriman, melakukan amal soleh, menunaikan salat, zakat, bagi mereka pahala yang di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan kita sekali lagi Allah Ta'ala ulang, siapa yang bersedekah, berinfak, tenang jiwa, lapang dada, mereka tidak ada takut, tidak ada serabut, tidak ada duka cita. Jadi para pelajar, kita baca ayat. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Jawi muka surah 88, dipersilakan buka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. Balik kita kepada ayat. Alladzina ya'kuluna riba. Orang-orang yang memakan. Dia guna kalimah makan di sini bukan makna makan saja, ambil, beri, pemberi riba, pemakan riba, penerima. Nabi kita SAW kaitkan semua yang berkait dengan riba. Yang ini bahaya dia. Orang-orang yang memakan, yakni mengambil riba itu tidak dapat berdiri betul, melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk oleh syaitan. Orang kena rasuk ni terhoyong-hayang, jalan bergonya macam orang mabuk arak. Ini bahayanya ni. Jadi tengok ayat ini, para pelajar tengok ayat dulu. Munasabatul ayat. Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala sebut orang-orang yang baik, yang menunaikan nafkah, menunaikan zakat dan melakukan kebaikan dengan menafkahkan harta yang baik, yang elok, diberi secara sembunyi ataupun terang-terang. Maka dan telah disebut juga 5
sifat orang yang patut dicari untuk diberi, untuk diinfakkan kepadanya, maka datang ayat ini. Allah Ta'ala sebut tentang jangan makan harta dengan cara batil. Di antara kebatilan harta iaitulah mengambil riba, beri riba. Maka itu dia panggil harta batil. Dan sekaligus Allah Ta'ala condemn hujah yang tak betul yang dibuat oleh pemakan riba, iaitulah mereka mengatakan riba dengan jual beli sama. Kita kata la, tidak mungkin. Tengok ahli tafsir kata, orang-orang yang memakan dia mengambil riba itu tidak dapat berdiri betul, melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk oleh syaitan dengan terhuyung hayang kerana sentuhan syaitan yang merasuk itu. Kenapa? Sebab apa mereka terhuyung hayang di akhirat? Sebab yang demikian itu ialah disebabkan mereka mengatakan bahawa sesungguhnya jual beli itu hanyalah seperti riba. Jadi kerana kamu celaru atas dunia dulu, kamu anggap jual beli dengan riba sama, maka di akhirat kamu terhuyung hayang sebab kamu kebingungan di dunia, maka terhuyung hayang di akhirat. Na'udzubillah. Jadi ini, maka di sini ulama tafsir kata ya'khuzun bermakna yantafi'un. Tak kiralah dia makan ke, dia ambil ke, dia minum ke, dia pakai ke, dia beli barang ke, dia beli kereta ke, beli rumah ke, semua jenis penggunaan duit riba. Mereka keluar dari kubur di akhirat esok seperti orang yang dirasuk oleh syaitan, terhuyung hayang macam orang gila. Lesh? Sebab di dunia dulu mereka gila. Seperti orang gila, menuntut dunia, menuntut keuntungan yang tidak sepatutnya mereka buat. Ni ada orang mari ceritakan, baru je dalam minggu ni. Dia terjebak dengan ahlung. Ahlung dia panggil ceti haram 2 kali. Di Malaysia ni ada 2 kategori ceti. Satu ceti haram 2 kali, iaitulah dia panggil skem cepat kaya, ahlung. Itu haram 2 kali sebab haram dengan Tuhan, haram dengan kerajaan. Hak haram sekali ni, hak ada keuangan berlesen, dia panggil ni. Tak boleh sebut nama, bahaya. Agensi-agensi keuangan yang tidak patuh syariah. Itu dia panggil haram sekali sebab kerajaan beri lesen. Allah isytihar perang. Baik. Itu maka oleh kerana mereka di atas dunia gila duk ambil, dia berhutang 8,000, bayar dah 12,000, tak habis lagi. Nasihat kita kepada muslimin dan muslimat, para jemaah, jangan terlebak dengan ceti haram. Dan ceti halal pun jangan halal dengan kerajaan, haram dengan Tuhan, jangan terjebak. Sebab macam kita perangkap, masuk perangkap, sembelih tengkok sendiri, dahlah haram, dimurkai oleh Allah, diperah pula oleh toke-toke ceti haram ni yang cukup berbahaya. Jangan tuan-tuan jangan duk main benda haram. Dalam dosa dengan Tuhan, dosa besar. Tengok dalam ayat yang seterusnya, ayat 278 nanti. Bagaimana orang yang tak mahu tabat daripada riba, isytihar perang dengan Allah, bukan perang dengan Israel, perang dengan Tuhan. Ini bahaya. Sebab apa jadi macam ni? Kerana mereka kata jual beli dengan riba sama. Jadi di antara min qubhi halihim, kejinya perbuatan mereka, sebab mereka menyamakan jual beli dengan riba. Maka oleh kerana di atas dunia dulu mereka menentang hukum Allah, Allah Ta'ala menghalalkan jual beli, mengharamkan riba, dia kata sama. Famal farqu? Apa beza? Dua-dua nak cari duit belaka. Ini di antara hujah-hujah yang digunakan oleh sebahagian daripada orang Islam yang tak mahu berubah kepada sistem keuangan yang ada air kat depan, patuh syariah dia panggil, Islami. Ini bahaya. Sama ya, bank sama, muka pegawai sama, yang ni insurans, nak beli nak bayar otak kereta je. La,
Yang ni ada panel syariah yang menentukan, yang ni langsung tak ada panel. Bahkan memang mereka mengatakan sistem yang mereka gunakan sistem konvensional, dalam bahasa Islam bahasa sistem riba jahiliah. Itu yang patutnya. Maka para jemaah sekalian, dengan kejelikan, dengan keburukan pandangan itu, Allah Ta'ala bangunkan mereka di akhirat dalam keadaan terhuyung hayang, terumbang ambing. Sebab dia terhuyung hayang di dunia itu, gila ke dunia, gila ke harta, sampai sanggup peras orang, sanggup ugu orang, dan sanggup buat apa saja asalkan pulus dapat. Jadi hatilah tuan-tuan, kita dengan riba jangan dekat-dekat, cukup berbahaya. Kerana itu anak duk perhati tengok sebahagian daripada pendakwah kita ni, ustaz yang orang panggil ustaz Pak Lebay, yang terjebak dengan sistem-sistem keuangan ni, nampak happy sangat. Patuh syariah. Kita kata siapa panel dia? Dia sendiri tu panel dah. Dia tak mengaji pun dalam bab keuangan ni. Dia mengaji dalam bab solat, dalam bab ni. Ini cukup berbahaya tuan-tuan, bila kita kata patuh syariah tapi sebenarnya tidak patuh. Ini cukup berbahaya dari sudut keuangan, dari sudut pulangan yang akan dapat di akhirat. Di dunia mungkin dia dapat banyak duit. Saya duk main saham ni, tengok WhatsApp gitu-gitu ya, tapi masuk duit hari-hari masuk. Hati-hati, solid ke halal, atau di sana syubhat, keraguan-keraguan yang masih tak terjawab dalam kepala kita, maka jangan bermudah-mudah. Baiklah, tengok ayat. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ. Oleh itu, sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan ataupun larangan dari Tuhannya, mau'izatun min rabbi, Allah Ta'ala guna peringatan, nasihat dari Allah. Apa dia ni? Ayat Quran sudah sampai kepada kita haram riba, lalu ia berhenti dari mengambil riba. Ramai orang yang kita kenal, bila dia belajar tentang riba, tentang haram, terus dia stop. Dia kata, ustaz, saya malam ni juga yang saya boleh buat online, saya akan pindah akaun kepada syariah. Yang tak boleh buat, kita pergi ke pejabat. Tapi saya rasa menggigil, nak hidup 2 hari lagi ni sebelum pejabat buka, nak pergi tukar akaun ni, rasa gementar hati, takut mati malam ni. Itulah dhamirul hayy, hati yang hidup dengan mau'izatun min rabbih, dengan Quran, terus tobat. Orang yang hati dia bergoyang, yang rasa nak bangun bergoyang di akhirat esok, main-main. Alah ustaz, apa susah, nanti kita dapat dividennya haram, kita bersihkanlah. Kita tak tahu, kita duduk dalam sistem tu, makna kita menyokong dia, mendokong dia, memberi sokongan kepada dia, memberi kekuatan kepada sistem tu. Jangan duduk main mudah-mudah. Bab riba ni benda besar. Apa ni bab riba ni? Maka orang ni kena rasuk. Dia kata jual beli sama dengan riba, padahalnya Allah Ta'ala menghalalkan jual beli. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jelas Tuhan kata, Tuhan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih, siapa dia datang nasihat daripada Allah. Ni Quran yang kita baca ni, mau'izatun min rabbih, nasihat daripada Allah Ta'ala yang mengetuk pintu hati orang yang beriman. Mengetuk apa? Pintu hati orang beriman. Terus dia terbuka, terus dia taubat. Apa jadi dengan orang dah taubat? Dengan ni tuan-tuan yang duduk saham-saham tak patuh syariah, duduk dalam skem cepat kaya cepat miskin contohnya, fantaha, dia berhenti, dia taubat. Adakah Tuhan awak nyanyi ke dia? No.
falahu ma salaf, maka apa yang telah diambilnya dahulu sebelum pengharaman itu adalah menjadi haknya. Maksud dianya, modal dia, contohnya dia melabur dalam sistem ni 200,000, 200k. Bila dia pindah daripada sistem riba kepada sistem keuangan Islam, dia tengok, wish, kita sudah ada 220,000 dalam akaun. Maka dia ambil, dia boleh ambil kepala modal 200,000, ambil pergi melabur di tempat yang baru, yang Islam, 20 lagi, itu dibersihkan dia, pergi buat jalan ke, buat tandah ke, musim-musim banjir ni banyak jalan-jalan rusak di kampung, kita beli tar boleh 5-10 lori, tuah situ. Boleh untuk kegunaan orang ramai. Dan jangan declare bahawa duit ni saya yang buat. No, itu bukan duit kita, itu duit haram. Hanya kita yang pegang duit haram, dan kita bebaskan diri daripada duit haram lah ni juga. Kita kena apa? Kena bebaskan duit kita. Duit haram tu sekarang juga jangan duduk dalam akaun kita lagi. Jangan bermudah-mudah tuan-tuan. Jangan bermudah-mudah dengan benda yang haram. Kita tak tahu kita nak mati bila. Kita tak tahu kita mau mati bila. Kalau mati duit kita dalam sistem riba, bertemulah kita dengan malaikat yang sedang menunggu. Maka Nabi kata falahu masalah. Maknanya ayat ini sebelum tahu haram riba. Ni kita tahu dah riba haram. Kerana tu tak boleh ambil. Yang ni, yang kata yang terserahlah dulu tu sebelum haram. Lah ni kita tahu dah. Bila tahu kita kena berhenti, dan Allah tak nyanya kita dengan mana? Dengan cara boleh ambil balik apa? Modal. Wa amruhu ilallah, dan perkaranya terserahlah kepada Allah. Apa dia maksud? Bila dia sampai pengharaman riba, dia pun berhenti, dia taubat, dia tak mau lagi buat, maka serahlah urusan ini kepada Allah. Allah Ta'ala maafkan, alhamdulillah. Kalau Allah tak maafkan, kita terus lagi bertaubat, terus lagi beristighfar, ambil harta-harta kita yang kita rasa ada syubhat, ada keraguan, dileburkan di tempat-tempat awam yang selayak dengan dia. Kalau kita kata kita tak tahu lagi tak mana, tuan-tuan boleh bawa ke pejabat zakat, dia ada di sana unit Baitul Mal, dia panggil Baitul Mal, harta haram boleh serah situ. Ataupun kita pergi ke mana tempat pusat-pusat dakwah yang ustaz dia cakna dengan suasana ini, kita kata ini duit haram, duit haram, bukan duit saya. Buat di tempat yang sesuai, mungkin dia akan buat jalan. Yang penting dia tak buat bangunan untuk ibadat, dia buat untuk perkara-perkara yang umum, buat tandah ke, buat jalan ke, buat apa kepentingan umum. Itu dibenarkan mengikut ulama fiqh telah memutuskan harta haram tidak digunakan secara peribadi, tidak digunakan untuk rumah ibadat, tapi digunakan untuk perkara-perkara yang luar. Bolehlah insya-Allah. Yang paling baiknya buat jalan, buat tandas. Kalau di kampung kita ni tak ada stesen bas, tempat menunggu bas untuk orang tunggu anak-anak lagi sekolah, kita boleh buat. Alhamdulillah banyak ruang lagi yang kita boleh bantu biiznillahi azza wa jalla. Baiklah. Baiklah para jemaah sekalian, nak tahu risiko riba macam mana, kita kena tahu sistem ni. Kalau di keuangan sekarang ni dia ada ditulis I Islami. Yang tak tulis tu tanya dia, ini Islam ke tidak? Kalau kata tak, makna riba lah tu. Mudah ya lo ni. Saham ke tak saham ke, termasuk dalam KWSP pun sekarang ni sudah ada 2. Jadi tanya ya pegawai-pegawai dia tanya. Dia kata kalau dia kata tak patut, tak patut. Yang saya sedih sekarang ni, duit apa dia panggil ni, sokso ni bahasa Melayu kata apa? Duit pekerja ni, yang tu belum lagi ada Islami. Saya sudah tanya, bila kita nak bayar untuk ustaz-ustaz kita sini, dia kata kami tidak ada patuh syariah. Persatuan pekerja apa dia panggil, keselamatan sosial. Yang tu saya dah tanya pegawai setakat tahun 2023, dia kata belum ada Islamik lagi.
Maka di atas nama pengajian tafsir kita ni, Perkeso nama dia, di atas nama pengajian tafsir ni, kalau belum ada lagi, saya seru kepada Menteri Keuangan sebagai seorang Islam, di atas nama Madani yang nisbah kita kepada Madinah, kepada tamadun, tolong ubah Perkeso ini biar ada Islami. Nanya, boleh katakan pekerja Islam ni semuanya lalu ikut tu belakang, Islam dan tak Islam. Tapi bagaimana duit yang mereka terima daripada sistem yang tidak Islami? Saya tak putuskan, majlis fatwa yang putus. Saya hanya menuntut bagi pihak tuan-tuan dan puan-puan yang ada pencaruman dalam sistem ini. Jadi itulah, mereka bertanggungjawab di depan Allah terhadap keuangan rakyat yang beragama Islam dalam negara ini. Ahli-ahli parlimen yang hidup balah kat dalam parlimen tu, malu ke orang, bawa isu ummah ni. Saya dah maklumkan cerita ni kepada beberapa orang yang saya kenal, adakah mereka bawa atau tidak, tanggungjawab saya sudah sampaikan. Tanggungjawab mereka di hadapan Allah akan dipersoalkan. Ubahlah sistem yang ada. Alhamdulillah setakat ni sistem keuangan bank negara sendiri sudah ada panel syariah yang dianya. Mereka boleh bagi nasihat kepada kerajaan untuk mengubahnya. Tak kiralah kerajaan mana pun, kerajaan Hadari ke, keluarga Malaysia ke, Madani ke, Madanun ke, keuangan riba hapuskan. Kita tidak main bermain politik, tapi kita menuntut sebagai seorang Islam untuk bersihkan harta umat Islam daripada riba. Naam. Baiklah para jemaah sekalian, tengok Allah kata apa. Dengar ni, wa man ada, siapa dia kembali mengulangi lagi perbuatan riba, dah tahu dah haram, tak mau taubat, ulang balik, teruskan perjuangan dengan riba, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, maka mereka itu ahli neraka, mereka kekal di dalamnya, wal iyaz billah. Tengok Allah kata apa, wa man ada, siapa dia ambil lagi riba ba'da bulughihi, setelah dia tahu riba itu haram, maka dia ambil juga, tak mau taubat juga, tak mau ubah juga. Dia masih lagi kata samanya jual beli dengan riba, wa asarra, tak mau taubat, faqad istaujaba uqubatullah, maka mereka berhak menerima azab Allah Ta'ala di akhirat. Na'udzubillah. Tuhan kata apa? Hum fiha khalidun, mereka itu kekal dalamnya. Di sini ulama tafsir membahaskan makna kekal. Macam mana boleh kekal? Orang beriman tak kekal. Jawab dianya, kalau dia tu orang masih lagi beriman tapi dia tak mau taubat, maka dia akan dihumban lama ke dalam neraka, wal iyaz billah. Tapi imanuhu annal iman mani'un minal khulud, oleh kerana dia masih lagi beriman, iman tidak akan kekalkan orang itu dari neraka, tapi lama duduk baru keluar. Tapi kalau dia menghalalkan, dia kata riba no haram, riba halal, maka orang ini kufur, kekal dalam neraka, wal iyaz billah. Sebab orang yang menghalalkan benda haram bahaya. Kalau dia tak halal, dia ambil, dosa besar. Menghalalkan, kufur. Sebab itulah bagi anak panel-panel syariah besar tanggungjawab dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Panel syariah di bank yang menghalalkan perbuatan ini, tanggungjawabnya besar, tidak semudah yang disangka. Walaupun besar kita punya allowance, tapi tanggungjawab kita lebih besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Baiklah, mari kita pindah pada ayat 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah susutkan, hilangkan kebaikan harta
yang dijalankan dengan mengambil riba. Siapa dia ambil riba, harta dia susut, tak ada berkat. Banyak. Dia punya share hari-hari juta-juta boleh. Juta-juta berapa hari kau nak guna. Sekali malaikat sentap, masuk hospital berpantang sana sini, duit juta nak makan tak boleh, apa faedah? Jangan main-main. Dan ia pula mengembangkan, Allah Ta'ala mengembangkan berkat harta yang dikeluarkan, sedekah dan zakatnya berkat. Dan Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang kekal terus dalam kekufuran dan selalu melakukan dusta. Munasabatul ayat ini, dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala haramkan riba dan menggalakkan sedekah. Jadi setengah orang nak ambil riba ni sebab nak dividen, nak pulangan dia punya saham dia tinggi. Itu puncanya. Maka Allah kata sebenarnya riba itu mengurangkan harta, yakni tak ada berkat dalam harta dia. Kalau banyak pun tak happy. Kaya. Saham ke apa? Saham tu saham ni. Tak patut syariah berlaku saham dia. Dia nampak senang di dunia, tapi sukar. Dalam jiwa dia tidak akan tenang. Maka dalam ayat ini Allah kata apa? Yamhaqullahu riba, Allah Ta'ala hapuskan keberkatan dalam riba, ataupun Allah Ta'ala hapuskan sistem ni kalau kamu tu beriman, dan Allah Ta'ala suburkan sedekah. Jadi siapa dia nak harta dia subur, sedekahlah. Banyak hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan sedekah, tapi oleh kerana masa kita sangat terhad, banyak dah hadis-hadis kelebihan sedekah yang telah kita sampaikan dalam siri-siri yang lepas. Kemudian di akhir ayat Tuhan kata wallahu la yuhibbu kulla kafarin azim. Allah Ta'ala tak suka, tak sayang kepada orang yang menentang, musirran, meneruskan perjuangan dia dengan riba ataupun dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kerana itulah nasihat daripada Allah dia tak dengar. Al-murabi ni mana orang yang main riba ni, dia tidak redha dengan ketetapan Allah. Tuhan kata banyak je yang halal, kenapa kamu nak ambil yang haram? Banyaknya lorong-lorong yang halal, kenapa kamu pergi cari yang haram? Dan mereka telah menentang nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka orang ini orang yang tidak disayangi oleh Allah, dan mereka akan dihumban ke dalam neraka. Wal'iyazubillah. Allahu Akbar. Baiklah, ayat yang seterusnya, ayat penenang jiwa kepada orang beriman. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ingat molek tuan-tuan, ayat ini munasabah ayat setelah Allah Ta'ala nyatakan larang keras ambil riba, orang yang beriman akan stop, akan berhenti. Tengok dalam ayat nanti, ayat 278, 279 yang kita akan baca di siri yang akan datang. Orang yang beriman akan terus berhenti daripada riba. Orang yang tak mantap iman dia, orang kapur kata keluk kelek, goyang, nak tobat ke? Sayang, ini dividen 5-6% ni pergi ke syariah, 3% buat apa? Ini memek muka sekali. Nampak kecil syariat, besarnya riba, besarnya dunia. Berapa hari awak nak makan? Berapa hari nak makan? Sekali sentak wayar penuh di tubuh, harta berjuta tak ada faedah. Masa itulah kita mengharapkan rahmat Allah Ta'ala, nak buat apa? Jadi Allah Ta'ala haramkan makan riba. Maka Allah Ta'ala sekali lagi mengulangi, orang yang beriman dan beramal soleh. Apa dia amal soleh? Amal soleh iaitu orang yang ikhlaskan Allah, mengikut sunnah Nabi SAW. Apa mereka dapat? Mereka dapat apa? Lahum ajruhum inda rabbihim. Mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka.
Tengok Allah ulang balik ayat, la khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak berlaku sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak duka cita dengan sebab harta dia tak banyak, sebab tak ambil riba, tak sah. Tapi orang ambil riba, ya Rab, dekat nak kiamat mereka akan takut, dekat nak mati mereka akan cemas, takut. Sebab apa? Harta dia akan membelit tengkuk dia untuk dihumban ke dalam neraka, wal'iyazubillah. Jadi dua kali Tuhan ulang. Tengok ayat 274 baru ni ulang dah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ayat 277 wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ayat ini memberi penenang jiwa kepada orang yang beriman, orang yang orang yang meninggalkan perbuatan haram, yang banyak sedekah, yang jaga harta halal dia, ambil harta halal, jiwa tenang, dada lapang. Jadi dua sebab, tanda tuan-tuan, dua sebab tenang jiwa. Yang pertama banyak sedekah, yang kedua harta kita daripada sumber yang halal, insya-Allah. Marilah kita taubat kepada Allah Taala, tinggalkan riba, tinggalkan perkara-perkara yang tidak baik biiznillahi azza wajalla. Kalau tak tinggal, bermakna tuan-tuan yang mengundang bala, tuan-tuan yang mengundang bala pustaka, yang mencari pasal nak lawan Allah azza wajalla. Siapa dia lawan, maka dia akan kecundang, dia akan kecewa, tak ada guna lagi hidup atas dunia ni kalau orang ni berlawan, berani lawan dengan Allah azza wajalla. Para jemaah sekalian, hati-hati kita dengan isu yang besar ini. Baiklah, saya mencari 5 faedah daripada ayat ini. 5 faedah daripada ayat yang kita baca. Sebenarnya ayat riba ni besar. Tuan-tuan boleh tengok dalam kuliah saya. Yang pertama, tulis sumber rujukan untuk melengkapkan perbincangan riba. Yang pertama dalam bab kitab dosa besar. Tulis dosa besar haram riba, keluar lalu dari YouTube ada. Yang kedua, ana dah baca kitab Riyadhus Shalihin dalam bab larangan haram riba. Yang ketiga, tuan-tuan cari buku ni. Keindahan Islam ni, ana dah baca buku ni, rakamannya lengkap. Cari pengharaman riba. Kenapa Allah Ta'ala haramkan riba? Dengan rahsia dia, dengan hikmah dia, dengan cukup lengkap. Bacalah tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hati kita untuk taubat daripada riba. Kalau tak mau baca, tengok YouTube. Cari keindahan Islam, bab kenapa diharamkan riba. Saya nak mengharapkan sangat tuan-tuan baca, tuan-tuan dengar, supaya terbuka hati kita untuk taubat daripada riba yang sangat berat dosanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Siapa tak nak berhenti, bermakna dia sudah istihar perang dengan Allah. Tengok dalam ayat 279 yang akan kita sampaikan, insya-Allah. Baiklah. Yang pertama, alladzina ya'kuluna riba. Ulama tafsir kata orang yang makan riba ni orang yang mempunyai sifat tamak yang begitu dahsyat. Sebab dia nak ambil harta orang tanpa hak. Orang berhutang 100,000, kau suruh bayar 200,000, 120,000. Itu dia panggil berat sangat, tamak sangat. Kalau riba ceti haram 2 kali ni, lagi dahsyat. Dia tekan orang yang berhutang dengan dia, keluar dalam surat khabar sampai dia rantai, letak ke atas, tekok, ikat tangan, semata-mata kerana tak bayar dia punya riba. Tuan-tuan carilah pasal. Ada yang hantar pisau di pejabat. Pejabat orang ni, orang buta ni, tak pisau. Maknanya kalau tak bayar, ni akan masuk tengkuk. Dahsyat. Dalam sistem keuangan tak ada. Tuan-tuan ingat molek. Kira baik-baik. Kita pergi berhutang, beli kereta dengan sistem yang Islamik yang tidak Islamik. Nampak murah yang tak Islamik, tapi dia punya riba beranak macam anak babi. Dia punya naik. Tapi yang Islamik tak boleh naik. Nampak mahal. Tapi itulah dipanggil talbisu iblis, belitan syaitan. Alah, apa beli sini mahal, beli ni lah, nanti kita taubat. Sedap dia punya ayat. Lah. Maknanya orang yang ambil riba ni orang yang punya ketamakan kepada dunia yang begitu besar.
Allah Ta'ala sebut makan, yakulu, makan, bukan makan saja. Saya tak makan pun, tak kira lah mana penggunaan asalnya. Macam kita lagi, nak gimana tu? Pergi cari makan. Bukan lagi cari makan, lagi kerja, cari duit. Tapi makan bagi manusia ni benda yang tak boleh sabar. Kita boleh sabar, ni baju 10 tahun lepas boleh pakai. Tapi makan yang tak ada, jangan main, mengamuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua Allah Ta'ala sebut di sini, alladzina ya'kuluna riba. Panjang dia punya ayat, dan Allah Ta'ala sebut faman ja'ahu mau'izatun. Dengar ni, faman ja'ahu mau'izatun, siapa yang datang nasihat daripada Allah. Ayat ini tuan-tuan, orang yang beriman baca ayat ini, naik bulu roma kita, menggigil kita. Allah kata aku beri nasihat, kamu tak dengar. Pasal itulah suatu kepentingan bagi orang Muslim nak jadi orang Islam yang betul-betul, suatu pegangan kita kena letak dalam kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak haramkan satu benda kecuali ada hikmat di sebalik. Ni tuan-tuan beli buku ni. Tak saya beli pun tak apa. Dengar saya punya bacaan kepada kita ni. Kenapa Allah haramkan riba? Dahsyat tuan-tuan, dia punya sebab-sebab pengharaman itu sangat dahsyat. Sehingga kalau orang baca dengan hati terbuka, insya-Allah kita akan berhenti, kita akan taubat. Biarlah kita rugi. Baru ni sahabat saya tanya. Dia kata, Ustaz Abu Anas, kalau saya tukar sistem saham yang kita ada hari ni, dia duduk dalam insurans konvensional ni, mana kalau dia tukar ke hak baru, cover hak lepas hilang, dia akan kerugian lebih kurang dalam 80,000 ke berapa ribu. Kita kata, ya akhi, kecil 80,000 daripada kamu diselam dalam neraka di akhirat esok, daripada kamu bangkit di akhirat terhuyung-hayang macam dirasuk oleh syaitan, daripada kamu masuk dalam kumpulan mengangkat bendera berperang dengan Allah Azza wa Jalla. Saya tengok air mata dia mengalir. Dia kata, insya-Allah saya akan tukar walaupun rugi 100,000. Hadza dhamirul mu'min. Perasaan orang mukmin sangat cemas, sangat takut dengan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Harta dunia kecil tuan-tuan, banyak mana kau simpan, kalau kita mati tak sedekah, harta ni akan jadi hak orang, bukan hak kita. Kita bergeluman dengan malaikat dalam kubur, anak-anak penerima pusaka happy di atas dunia, tukar kereta, enjoy sana sini, tapi yang teruk kita dengan malaikat. Allahu Akbar. Kerana itulah darurat i'tiqad, kita kena tahu orang yang nak apa ni, perkara yang baik, tinggalkan benda haram melalui dhamir, melalui perasaan hati keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tuhan kata, faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih, siapa yang sudah datang nasihat daripada Allah, Quran sudah datang, ketuk pintu hati. Kenapa kamu tutup hati? Kenapa kamu keloskan pintu hati nak taubat daripada dosa yang besar ini? Kenapa? Ini yang cukup berbahaya para jemaah sekalian. Amrun khabis, benda yang telah diharamkan oleh Allah, kita nak bermain-main dengan dia, jangan. Sebab itulah anak kadang-kadang bimbang kepada sahabat-sahabat kita, ustaz-ustaz, pendakwah-pendakwah yang terjebak dengan jadi ejen kepada item ribawi. Sama ada jual emas, gold, sama ada jual insurans ataupun takaful. Saya cemas sebab kita yakin kita ni ada panel syariah, tapi ada ke panel syariah itu 100% solid syariah, ataupun di sana syubhat yang disembunyikan, hide daripada di-highlightkan kepada masyarakat. Saya tak tuduh, tapi dalam kepala saya masih lagi berfikir benda yang sama. Tapi ustaz-ustaz kita ni galak sangat, bila dia jadi ejen, lebih-lebih kejap-kejap tayang kereta BMW, kejap-kejap tayang kereta Audi, tayang kereta Volvo, sebab hasil daripada dia kempen orang masuk dia punya syarikat ni, orang beli banyak, tapi nak claim bukan semudah. Tuan-tuan, sahabat-sahabat, para asatizah, istafti nafsak, istafti qalbak, tanya hati kita sendiri. Benda-benda yang terlibat dengan riba, kalau kita guna sebagai pengguna, sebab kita tengok muka panel syariah di situ lain, tapi kita nak kempen orang, ini patuh syariah, ini patuh syariah, orang beli kerana kita. Wallahu alam. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa. Kita tanyalah, istafti nafsak, istafti qalbak. Wallahu alam. Kita pindah kepada yang ketiga. Kama yatakhabbathu syaitanu, ya kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas
orang yang ambil riba di akhirat esok mereka teruyung hayang, terumbang ambing, kata orang jalan bergoyang seperti orang yang dirasuk oleh syaitan. Sebab apa? Sebab di dunia dulu orang nasihat tak dengar. Nasihat tak dengar. Nak dengar macam mana? Macam nak dengar? Sebab dia telah dirasuk oleh syaitan. Nak kepada pulangan yang banyak ni, saham-saham ni, oh sanggup dia berlawan dengan kita. Kita kata saham tak patut syariah, duk lawan semacam tu. Ustaz tu kata boleh, oh ni kata boleh. Kejap-kejap tunjuk dia punya punyangan, tunjuk dia punya skrip. Slip, dia panggil slip lah, slip account bank. Tengok puluh-puluh ribu masuk satu hari. Hei, kenapa tak nak? Kita yang duduk di yang tak nak ni pun naik bulu roma juga, nak kaya juga. Weh, lompat kita. Ingat molek. Sebab itulah orang ni layak di akhirat esok bangun seperti orang yang kerasukan syaitan, sebab di atas dunia dia telah dirasuk oleh syaitan sehingga pedulikan halal haram, syubhat tak syubhat masuk belaka. Maka itulah yang dikatakan. Karena itu kata Ibnu Abbas, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dalam tafsir, qala Ibnu Abbas akilur riba, orang yang makan riba di akhirat esok bangun seperti orang gila yang terhoyong hayang, terumbang ambing, yang mabuk sana sini. Karena atas dunia dia mabuk dunia, maka di akhirat esok dia akan kemabukan seperti orang yang gila di atas dunia, berjalan tak tahu ke mana, wal iyazubillah. Yang keempat, mereka menggunakan syubhat, kata-kata yang buruk. Innamal bai'u mislur riba, sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Ini syubhat. Alah sama je, bank-bank belaka, saham-saham belaka, sama ya, serupa ya. Tak usah duduk percayalah kepada ustaz-ustaz tu, mengarut itu. Abu Anas mana tahu dia duduk marah kau riba tu. Dia bukan ada saham patut-patut, bukan ada duit pun. Rumah dia kecil ya, kereta dia buruk ya. Jadi mula dia condemn kita sebab kita duduk lawan riba. Saya kata kita tak kisah, yang pentingnya mu tengok ustaz tu, ustaz hak saham tu. Oh, dia punya rumah dia besar, kereta dia besar,